dari segi bahasa ialah di samping itu, himpun di samping itu di sisi. Asal kataan hadanah ialah al-hanna yang juga membawa maksud di tepi atau di sisi, disebabkan kerana orang yang ingin mengambil anak-anak tersebut meletakkan kanak-kanak tersebut di sisinya. Apakah itu hadanah? Ini disebabkan oleh kerana orang yang ingin mengambil kanak-kanak tersebut meletakkan kanak-kanak itu di sisinya. Seterusnya, pengertian hadanah dari segi istilah pula ialah mendidik anak-anak bagi orang yang ada hak penjagaan, iaitu maksudnya mengadakan menjaga mereka yang tidak mampu mengurus diri sendiri serta tidak mampu berfikiran yang baik. Hadanah dari segi istilah juga boleh membawa erti serta memelihara anak-anak yang masih kecil, sama ada lelaki atau perempuan, atau anak-anak yang sudah dewasa tetapi belum memayis, dari sebarang anasir yang boleh merosakkan fikiran mentalnya sehingga kanak-kanak tersebut mampu berdikari dan memikul tanggungjawab. Ya, terima kasih kepada saya Muhammad Daniel. Okey, terima kasih Daniel atas penerangan apa itu hadanah. Seterusnya, saya Atasha Iman binti Abdullah ingin menerangkan hadanah menurut undang-undang. Apakah undang-undang diperuntukkan untuk hadanah? Undang-undang Islam juga memberi pengiktirafan terhadap hadanah bagi setiap kanak-kanak. Apakah pula kandungan undang-undang tersebut? Jom sama-sama kita terakai. Di Malaysia, peruntukan undang-undang yang terpakai bagi hadanah tertakluk dalam enakmen atau Akta Undang-Undang Keluarga Islam di negeri masing-masing. Sebagaimana di negeri Selangor, peruntukan yang terpakai untuk hal hadanah atau penjagaan kanak-kanak adalah dalam bahagian 511 Seksyen 82 sehingga Seksyen 105 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, yakni Negeri Selangor tahun 2003. Kenapa hak istimewa diberikan kepada ibu? Hak istimewa ini diberikan kepada ibu kerana ibu dipercayai sebagai seorang wanita yang penuh dengan sifat pengasih, penyayang dan mampu memberi penumpuan penuh dalam memastikan kebajikan kanak-kanak. Walau bagaimanapun, adakah Mahkamah Syariah di Malaysia ini terikat kepada peruntukan Seksyen 82.1 ini dalam memutuskan penjaga yang layak bagi seorang kanak-kanak? Hakikatnya, Mahkamah Syariah tidak terikat secara mutlak mengikut klausa seksyen tersebut kerana peruntukan Seksyen 82.2 Enakmen yang sama juga sewajarnya diambil perhatian. Dalam Seksyen 82.2 menyatakan jika mahkamah berpendapat ibu adalah hilang kelayakan di bawah hukum syarak dari mempunyai hak terhadap hadanah, maka hak itu akan berpindah ke suatu pihak yang lain mengikut aturan susunan keutamaan hadanah, iaitu nenek sebelah ibu hingga ke atas, bapa, nenek sebelah bapa hingga ke atas, kakak atau adik perempuan seibu sebapa, kakak atau adik perempuan seibu, kakak atau adik perempuan sebapa, anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu sebapa, anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu, anak perempuan dari kakak atau adik perempuan sebapa, emak saudara sebelah ibu, emak saudara sebelah bapa. Dan yang terakhir adalah waris lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagai asabah atau residuari. Apakah pula asas pertimbangan dalam penghakiman hadanah? Pertimbangan utama untuk memutuskan penjagaan kanak-kanak adalah kebajikan kanak-kanak sebagai dalam peruntukan Seksyen 85.1 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 yang tertakluk kepada. Sambungan jawapan bagi asas pertimbangan dalam penghakiman hadanah. Ianya tertakluk kepada kemahuan ibu bapa kanak-kanak itu, dan kemahuan kanak-kanak itu sekiranya dia dalam peringkat umur mumayyiz, iaitu berumur 8 tahun bagi kanak-kanak lelaki dan 9 tahun bagi kanak-kanak perempuan. Boleh difahami dari pengertian hadanah dan berkaitannya dengan kebajikan adalah seorang yang dipertanggungjawab menjaga kanak-kanak hendaklah memberikan segala kebajikan kepada kanak-kanak tersebut.
Antara kebajikan yang perlu dilakukan adalah seperti menguruskan segala hal ehwal kehidupan kanak-kanak tersebut bermula dari kanak-kanak tersebut bangun dari tidurnya sehinggalah kembali pada masa tidurnya semula. Rutin sebegini harus dilakukan oleh penjaga tersebut sehinggalah anak tersebut mampu berdikari. Secara kesimpulan, tanggungjawab ini boleh dikatakan sebagai memenuhi maslahah kanak-kanak tersebut yang merangkumi makan, minum, tidur, pengurusan diri dan beristinja. Selain itu, antara kebajikan lain yang perlu dilakukan oleh penjaga kanak-kanak adalah memenuhi segala keperluan mental, fizikal dan emosi kanak-kanak supaya kanak-kanak tersebut dapat membesar dengan keadaan yang sempurna dan penuh kasih sayang. Di samping kanak-kanak itu tidak merasa tersisih dan dapat merasai kehidupan normal bersama kanak-kanak yang lain dengan layak mendapat pendidikan dan perlindungan dari sesuatu yang menyakitkan atau memudaratkan. Berdasarkan kepada analisis kes yang dibuat, dapat dirungkaikan bahawa terhadap asas-asas yang kukuh dipertimbangkan oleh mahkamah dalam memberikan hak atau kuasa penjaga mutlak kepada ibu atau bapa atau penjaga kepada mana-mana kanak-kanak. Walaupun wujudnya peruntukan khusus meletakkan ibu adalah pihak yang paling layak menjaga anak yang masih kecil, namun wujudnya pertimbangan lain juga yang akan dinilai mahkamah sebelum memutuskan kelayakan ibu terbabit. Antara pertimbangan yang dititikberatkan oleh mahkamah adalah keperluan mengekalkan status quo penjaga kanak-kanak, keperluan hakiki bagi kanak-kanak. Seterusnya, sikap dan akhlak penjaga, emosi kanak-kanak, dan yang terakhir adalah status dan kemahuan kanak-kanak. Jom kita lihat apa huraian pertimbangan yang dititikberatkan oleh mahkamah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Irham Rabia binti Mustafa Kamal ingin menghuraikan sedikit tentang asas pertimbangan dalam perhakiman hadanah. Persoalannya, bagaimanakah cara keperluan mengekalkan status quo penjagaan kanak-kanak? Jika dilihat kepada peruntukan Seksyen 87/5 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 menjelaskan tentang adalah menjadi suatu anggapan yang boleh dipatahkan bahawa untuk kebaikan kanak-kanak dalam masa dia kecil supaya berada bersama ibunya, tetapi pada memutuskan sama ada anggapan itu dipakai bagi fakta-fakta suatu kes tertentu, mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada tindakan baiknya mengacau kehidupan seorang kanak-kanak dengan bertukar-tukar jagaan. Di sini juga peruntukan seksyen tersebut memperjelaskan tidak semestinya seorang kanak-kanak yang masih kecil mutlak diletakkan di bawah jagaan ibunya menurut undang-undang. Ini kerana kemungkinan besar kanak-kanak itu tidak tinggal bersama ibu kandung sejak kanak tersebut kecil. Okey, di sini mungkin erti kata lain kanak-kanak itu tinggal atau membesar bersama penjagaan yang lain seperti nenek atau ibu saudara. Oleh itu yang demikian, mahkamah mengambil serius supaya kehidupan kanak-kanak tersebut bersama penjagaan kanak-kanak itu tidak dikacau ganggu. Status quo kanak-kanak tersebut bersama penjagaannya adalah dititikberatkan oleh mahkamah. Okey, dengan adanya keperluan hakiki bagi kanak-kanak, peruntukan Seksyen 88/1/5 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 memperuntukkan sesuatu perintah jagaan boleh dibuat tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkan oleh mahkamah patut dikenakan dan tertakluk kepada syarat-syarat jika ada yang dipakai dari semasa ke semasa. Perintah itu adalah menghakkan orang diberi jagaan itu untuk memutuskan semua soal perhubungan dengan pendidikan dan pelajaran kanak-kanak itu. Bagaimana cara ataupun sikap dan akhlak penjagaan kanak-kanak? Merujuk kepada peruntukan Undang-Undang Seksyen 83/5 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 menyatakan
Seseorang yang mempunyai hak mendidik seorang kanak-kanak adalah hak terhadap hadanah jika A. Dia adalah seorang Islam, B. adalah sempurna akalnya, dia berumur yang melayakkan dia memberi kepada kanak-kanak itu, iaitu pendidikan, jagaan dan kasih sayang yang mungkin diperlukan oleh kanak-kanak itu. Dia berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah dan dia tinggal di tempat di mana kanak-kanak itu tidak mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak atau jasmani. Adakah emosi atau perasaan kanak-kanak itu penting bagi hadanah? Bagi pendapat saya, perasaan kanak-kanak adalah elemen utama yang harus dijaga dan dititik beratkan. Oleh yang demikian, penentuan hadanah bagi kanak-kanak perlu dipilih berdasarkan hadanah ataupun penjaga yang paling layak boleh memberikan keseimbangan emosi dan mental kepada kanak-kanak. Dalam penjagaan, kanak-kanak aslah berada dalam jagaan orang yang dia selesa dan tidak menjadi masalah jika ibu kandungnya sendiri menjaganya. Apakah contoh yang boleh diberikan untuk menjelaskan lagi tentang pentingnya emosi kanak-kanak? Dalam satu contoh kes Wan Abdul Aziz lawan Siti Aisyah 1975 1JH-5150 melibatkan perlibatan hak jagaan seorang kanak-kanak perempuan bernama Wan Anita Kartini binti Wan Abdul Aziz. Kanak-kanak ini telah menetap di bawah jagaan nenek sebelah bapa Wan Zubaidah sejak ibu dan bapa kanak-kanak tersebut bercerai. Ketika perceraian, kanak-kanak tersebut berusia 2 tahun. Kemudian semasa anak tersebut hampir usianya 4 tahun, ibu kanak-kanak tersebut bertindak menuntut hak penjagaan terhadap kanak-kanak tersebut di Mahkamah Tinggi Syariah. Hakim memutuskan kanak-kanak tersebut diletakkan di bawah jagaan ibu kandung. Walau bagaimanapun, bapa kanak-kanak tersebut telah membuat rayuan terhadap kes ini dan keputusan rayuan telah diluluskan. Mahkamah memutuskan bahawa anak itu tinggal bersama nenek sebelah bapa kerana anak telah diasuh oleh nenek sejak kecil dan jika dipisahkan, emosi anak itu pasti akan terganggu. Adakah benar kanak-kanak boleh memilih siapa yang berhak menjaga mereka? Mengikut Seksyen 82 dalam Kurungan 1 ayat 6 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 memutuskan bahawa ibu berhak menjaga anak yang masih kecil. Manakala peruntukan undang-undang dalam Seksyen 85 ayat 6 yang sama mempunyai hak penjagaan bagi kanak-kanak akan tamat bila kanak-kanak tersebut mencapai usia kejadikan mumayyiz iaitu 7 tahun. Oleh yang demikian, menjaga kebajikan anak undang-undang berpendapat kanak-kanak tersebut boleh memilih penjaga sendiri demi untuk memastikan kebajikan kanak-kanak tersebut terpelihara.